ilmu itu adalah ilmu orang-orang Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu sejarah yang kian dilupakan. Sejarah Sungai Mani. Kisah berdarah perang Sabil di Sungai Mani. Tuan-tuan, perang Sabil ini bermula apabila seorang tali barut komunis yang berbangsa Melayu ketika itu bernama Mail Rudo dari markas besar komunis di Sungai Tungku dibunuh, ditetak oleh seorang Banjar yang bernama Utuh Putih di Parit 6 Pekanrabu. Pihak komunis terkenal dengan bongkar angkuh tidak berhati perut terhadap orang-orang kampung, memaksa orang-orang kampung, memukul dan sebagainya. Komunis membunuh dan mayat orang-orang Melayu ini, orang-orang Banjar ini dicampakkan sahaja di Sungai Perak. Mail Rudo ini tali barut komunis dibunuh kerana cuba untuk memaksa orang-orang kampung Banjar, orang-orang Banjar, keturunan Banjar ini untuk menyertai perjuangan komunis ini. Tetapi mereka tidak bersetuju. Maka Mail Rudo ini dibunuh oleh seorang Banjar yang bernama Utuh Putih. Maka komunis tidak puas hati, maka mencari siapa yang membunuh Mail Rudo ini. Setelah dikenal pasti, mereka datang secara beramai-ramai dan membawa rifle MK5 untuk membunuh Utuh Putih. Ketika sedang tidur, Utuh Putih mati ditembak oleh pihak komunis ini, tuan-tuan. Kematian Utuh Putih ini, orang Banjar ini, menyebabkan seluruh kampung orang Banjar ini marah dan berang terhadap komunis. Komunis ini semakin kurang ajar, di mana meminta anak-anak gadis ini untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Ini menyebabkan orang-orang Banjar Sungai Mani tidak menerima hakikat. Dan pihak komunis menyatakan sekiranya tuntutan mereka ini tidak dipenuhi oleh orang Banjar, maka mereka akan menjadikan Sungai Mani ini padang jarak, padang terkukur. Tetapi orang-orang Banjar pantang sekali menyerah. Orang-orang Banjar tidak bersetuju sama sekali dengan komunis ini. Maka ketika itu pemimpin agama yang hebat, yaitu Guru Haji Bakri, telah memimpin orang-orang Sungai Mani ini untuk menentang pihak komunis. Pejuang-pejuang Guru Haji Bakri ini dikenali sebagai pejuang-pejuang tentera Sabil, telah menyerang hendak komunis ini di markas kecil mereka di Pekanrabu. Maka ramai tentera komunis telah mati ditetak menggunakan parang panjang oleh orang-orang Banjar Sungai Mani. Hampir 30 orang tentera komunis ditetak menggunakan parang panjang ini. Maka bermulalah perang Sabil di Sungai Mani. Komunis tidak puas hati dengan orang Banjar ini. Mereka telah membakar, membunuh dan membalas dendam, memusnahkan rumah orang-orang Melayu di pinggiran Sungai Perak. Ini menyebabkan mereka, orang-orang Melayu ini, menyertai orang-orang Banjar Sungai Mani diketuai oleh Guru Haji Bakri. Haji Bakri menyerahkan tugas untuk melawan tentera komunis ini di markas besar mereka, yaitu di Sungai Tungku, dengan cucunya yang bernama Acil. Tuan-tuan, mereka komunis
menggunakan rifle, menggunakan machine gun yang begitu hebat, senapang, pistol dan sebagainya. Tetapi orang-orang Banjar Sungai Manik ini hanya menggunakan parang panjang untuk menentang komunis ini. Tuan-tuan, dengan hanya parang panjang, kurniaan wafak, tali yang diikat di kepala kurniaan Tuan Guru Haji Bakri ini dan berselendang merah, maka pejuang-pejuang guru, anak murid Guru Haji Bakri ini dengan bersenjatakan parang panjang sahaja telah menewaskan komunis di markas besar mereka di Sungai Tungku. Pihak komunis sebenarnya telah mengetahui bahawa orang-orang Banjar ini akan datang menyerang mereka dan mereka telah bersedia sebenarnya. Tetapi tuan-tuan, kepelikan luar biasa sesuatu kejadian itu telah berlaku, di mana parang panjang ini berjalan sendiri mencari mangsa menetak komunis ini tanpa ada orangnya. Itulah peliknya tuan-tuan. Itulah ilmu Allah. Itulah kurniaan Allah yang harus kita beri perhatian, yang harus kita mempelajari, yang harus kita tinggikan martabat ilmu ini tuan-tuan. Hari ini, masyarakat hari ini perlu mengetahui bahawa hanya berparang panjang sahaja orang-orang Sungai Manik boleh mengalahkan orang-orang terutamanya komunis yang bersenjata, pistol, senapang, rifle dan sebagainya. Tuan-tuan, itulah ilmu Allah yang harus kita ketengahkan, yang harus kita perhebatkan, yang harus kita naikkan martabat dia. Sesungguhnya semua itu perlu dipelajari dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, kerana ia adalah suatu ilmu yang kian dilupakan, yang kian dianaktirikan, yang kian dikatakan salah dan sebagainya. Sebenarnya ilmu itu adalah ilmu orang-orang Banjar yang ada pada ketika itu. Tuan-tuan, kita jumpa lagi di cerita-cerita yang akan datang. Sejarah perlu kita lihat, kerana sejarah sentiasa berulang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.